Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, PAS beri alasan gagal pujuk ahli berontak. Anwar dakwa pemimpin Perikatan Nasional lawan Raja terang-terangan. Muhyiddin kata UMNO sudah rosak teruk. Ning Amar bakal jadi Menteri Besar Kelantan baru. Calon Perikatan Nasional untuk kerusi DUN lunas, Khairul Anwar Ramli berkata dia akan mengambil tindakan undang-undang terhadap beberapa individu dan media tertentu kerana memfitnah selepas video dia menolak seorang lelaki tersebar di media sosial. Khairul Anwar berkata dia telah mengarahkan peguamnya untuk menyaman pihak terbabit secepat mungkin dan akan menuntut 10 juta ringgit daripada setiap daripada mereka. Tegas Khairul Anwar, dia tidak akan berkompromi dalam perkara itu dan tidak akan memberi ruang kepada mana-mana pihak untuk meminta maaf. Katanya, saya juga geli hati dengan tajuk yang dinyatakan iaitu calon PN dan lunas telah bertindak menolak warga emas. Ini juga cubaan merosakkan reputasi saya. Sedangkan individu yang ditolak itu hanya 4 tahun lebih tua daripada saya. Saya akan mendakwa beberapa media yang melaporkan bahawa kejadian itu berlaku semasa kempen PRU ke-15. Ia mengelirukan masyarakat dan orang awam. Kejadian itu berlaku 3 tahun lalu. Saya akan teruskan dengan dakwaan itu amat keterlaluan. Mereka menyerang peribadi saya, jatuh maruah keluarga saya, bersatu dan juga maruah penyokong PN. Kenyataan itu dibuat selepas klip berdurasi 19 saat memaparkan Khairul Anwar menolak seorang lelaki tersebar pada hari Selasa dan menjadi tular di media sosial. Khairul yang juga Ketua Penerangan PN Kedah menjelaskan, klip tular itu disunting daripada video sebenar yang berdurasi 8 minit. Katanya ini bukan video baru, ini dah 3 tahun lepas. Diviralkan di media sosial dan ada yang mendapat tontonan sehingga 4 juta. Video yang dirakam itu berdurasi 8 minit tapi yang diviralkan hanya 19 saat dan tidak memaparkan keseluruhan apa yang berlaku. Kalau nak viral boleh tapi siarkan sepenuhnya supaya rakyat dapat nilai. Dia datang minta bantuan tapi dia mengeluarkan kata-kata kesat kepada isteri saya. Isteri saya dimaki hamun sejak awal lagi. Selain itu, dia bertindak masuk ke pejabat saya di lunas untuk merampas barang bantuan yang ada. Cara dia masuk juga dengan memakai kasut. Menjelaskan perkara itu, Khairul berkata, lelaki dalam klip video tersebut telah membuat laporan polis. Jelas Khairul Anwar susulan itu dia kemudian didakwa di mahkamah mengikut Seksyen 334 Kanun Kesesaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan. Menurut Khairul Anwar, dia terpaksa menjalani perbicaraan mahkamah selama 18 bulan. Tetapi pada 28 Mac lalu, mahkamah membebaskannya daripada tuduhan itu. Dia juga menuduh PHBN menyebarkan klip sebegitu untuk mencemarkan nama baiknya sebagai calon PN pada pilihan raya negeri Kedah. Katanya, saya nak nasihatkan kepada PHBN supaya berkempen secara matang. Saya faham mereka terdesak untuk buat begini untuk raih undi. Mereka orang yang bankrupt politik. Saya tidak risau tentang video viral ini. Ia tidak ada kesan kepada kemenangan saya di lunas. Khairul yang akan bertawar melawan calon PH Samsul Anwar Abdullah dan 3 calon bebas di DUN lunas. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, memberi bayangan parti itu memang mahu meletakkan calon di 2 kursi Dewan Undangan Negeri di Kedah, namun terpaksa akur dengan pihak atasan. Menjelaskan situasi di kuah dan air hangat itu, beliau berkata PAS faham wujud rasa kecewa dalam kalangan ahli parti apabila kerusi yang terletak di bawah kawasan Parlimen Langkawi diwakili calon bersatu. Katanya, sebenarnya kita PAS telah berusaha, tapi pada saat akhir watikan yang dikeluarkan, 2 DUN berkenaan ditandingi calon PN dari bersatu. Saya tak suka apabila dah jadi keputusan kena akur dan terima. Saya tahu sebahagian jentera PAS kecewa dengan keputusan itu tapi ia adalah perkara biasa. Beberapa insiden melatari penyertaan PAS dalam pilihan raya negeri kali ini dengan sesetengahnya menyaksikan ahli parti terbabit menongkar arus apabila menjadi calon bebas. Persaingan di air hangat dan kuah misalnya menyaksikan timbalan yang dipertua PAS dan Ketua Pemuda Kawasan menjadi calon bebas. Bersama mereka ialah 6 yang lain selaku pencadang, penyokong dan wakil calon. Di DUN Bayan lepas pula, persaingan menjadi calon berlaku di antara PAS dan Gerakan. Ia membawa kepada insiden Presiden Gerakan Dominic Lau yang juga calon PN di Bayan lepas dihalang menaiki pentas ceramah PAS di Tasik Gelugor. Lau bagaimanapun menafikan dia dihalau dari situ oleh pemimpin PAS Pulau Pinang. Tuan Ibrahim berkata ahli PAS perlu mengelak daripada melakukan sebarang tindakan yang boleh merugikan parti dan perjuangan ketika menghadapi PRN sekarang. Kata ahli Parlimen Kubang Kerian itu, setiap keputusan dibuat pimpinan atasan PAS yang tidak bercanggah dengan syarat, justru ia wajib dipatuhi oleh semua pihak. Katanya mendukung keputusan parti walaupun tidak bersetuju, itu adalah realiti sebagai ahli parti. Suka atau tidak suka, bila sudah jadi keputusan, kita perlu terima. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Tan Sri Abdul Ghani Saleh menetapkan hari pengundian pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpan Jeram, Johor pada 9 September. Beliau berkata tarikh penamaan calon dan pengundian awal
bagi kedua-dua kerusi berkenaan ialah masing-masing pada 26 Ogos dan 5 September. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas di Menara SPR di Putrajaya bagi membincangkan tarikh-tarikh penting berkaitan PRK berkenaan. Mesyuarat itu diadakan berikutan kekosongan luar jangka kerusi Parlimen P161 Pulai dan DUN N13 Simpan Jeram berikutan kematian penyandangnya, Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai lepas. Salahuddin yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Tarikh Hidup meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahiyat di Alor-Star, Kedah pada pukul 9.23 malam setelah ditidurkan selepas menjalani pembedahan akibat pendarahan otak. Abdul Ghani berkata daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRK Parlimen Pulai dan DUN Simpan Pulai itu adalah yang dikemas kini sehingga 23 Julai 2023. Katanya DPPR bagi PRK Parlimen Pulai mengandungi seramai 166,653 orang pemilih yang terdiri daripada 165,700 orang pengundi biasa, 927 orang polis dan 26 pengundi tidak hadir luar negara. DPPR bagi PRK DUN Simpan Jeram pula mengandungi seramai 40,379 orang pemilih yang terdiri daripada 40,373 orang pengundi biasa dan 6 orang pengundi tidak hadir luar negara. Beliau berkata DPPR bagi kedua-dua PRK itu akan mula dijual pada 21 Ogos ini. Abdul Ghani berkata urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRK itu akan dibuka bermula hari ini. Tarikh tutup permohonan adalah pada 22 Ogos bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli pegawai SPR, polis, tentera dan petugas media. 12 Ogos bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara. Dan 15 Ogos bagi kategori 1C, agensi dan organisasi. Katanya permohonan undi pos bagi semua kategori 1A, kategori 1B dan kategori 1C dilaksanakan secara dalam talian. PRK bagi kerusi Parlimen Pulai dan DUN Simpan Jeram diadakan ekoran kekosongan luar jangka berikutan kematian penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai lepas. Abdul Ghani berkata SPR menawarkan kepada mana-mana agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan atau badan yang berminat untuk menjadi pemerhati pilihan raya bagi melihat perjalanan proses PRK bermula dari hari penamaan calon sehingga keputusan pilihan raya diumumkan. Katanya mereka dibenarkan untuk membuat pemerhatian seperti di pusat penamaan calon, pusat mengundi, tempat pengiraan undi dan pusat penjumlahan rasmi undi serta perlu mematuhi kesemua syarat-syarat pelantikan yang telah ditetapkan. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemimpin Perikatan Nasional gemar melawan Raja-Raja Melayu berdasarkan kenyataan beberapa tokohnya. Anwar berkata terbaru pengerusi PN Muhyiddin Yassin menyentuh isu kalimah Allah meskipun perkara itu telah ditegah oleh Raja-Raja Melayu. Bahkan kata Anwar, Sultan Selangor yang mempengerusikan Majlis Kemajuan Islam telah bertitah supaya isu kalimah Allah tidak dijadikan modal politik. Katanya apa yang tukarnya, apa perubahan isu Allah 2 tahun lepas dan sekarang? Sama. Orang Melayu Islam boleh guna kalimah Allah dan bukan Islam tak boleh. Jadi apa salahnya? Sebab kita tak saman di mahkamah. 2 hari sebelum berangkat ke London, Tuanku Sultan Selangor sebut lagi pada saya kita ada mesyuarat MKI hujung bulan Ogos. Kita akan memperkemaskan lagi isu kalimah Allah dan pesan baginda jangan jadikan ini isu politik. Raja-Raja Melayu pesan jangan jadikan kalimah Allah isu politik kerana Raja-Raja akan perkemaskan. Tapi apa Muhyiddin kata? Mereka bangkitkan lagi isu kalimah Allah. Jadi mereka ini soal lawan Raja terus terang. Sebelum Sultan Selangor murka sebab seorang menteri besar singgung Raja-Raja. Semalam Muhyiddin dilaporkan mempersoal kewajaran kerajaan tidak meneruskan permohonan semakkan kehakiman membabitkan kes kalimah Allah dalam kes Jade Island. Semasa ceramah di kapal Selangor Ahad lalu, Muhyiddin mendakwa keputusan kerajaan menggugurkan rayuan kes Island pada Mei lalu membuktikan bahawa pentadbiran Anwar bersetuju dengan keputusan mahkamah bahawa penganut Kristen boleh menggunakan kalimah Allah. Katanya Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri buat keputusan supaya tidak rayu kes itu beza tidak. Tapi Anwar sebagai Perdana Menteri dia buat keputusan tidak rayu. Bila kata tidak rayu maknanya terimalah keputusan mahkamah setakat itu yang membolehkan orang-orang Kristen menggunakan kalimah Allah. Dalam pada itu Anwar turut menyentuh tentang perbuatan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno yang mempersenda institusi diraja serta tindakan penyokong PN yang mengolah video Sultan Perak untuk dikaitkan dengan sokongan politik. Anwar berkata Sanusi turut mendakwa yang di-Pertuan Agong tidak pernah bertitah supaya kerajaan perpaduan dibentuk. Manakala Muhyiddin dengan jelas menolak pembentukan kerajaan perpaduan yang disarankan baginda. Katanya Raja Payung Negara jangan libatkan mereka dalam kencah politik. Jangan kerana mulut jangan permainkan kedaulatan Raja-Raja. Ini Menteri Besar itu dia kata Agong tak ada kata pun kerajaan perpaduan. Sanusi dituduh di Mahkamah Seksyen Selayang pada 18 Julai lalu atas 2 pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan. Pertuduhan itu susulan ucapan Menteri Besar Kedah itu di Selayang yang antara lain mendakwa yang di-Pertuan Agong tidak menitahkan pembentukan kerajaan perpaduan. Dia juga membandingkan peranan Sultan dalam pelantikan Menteri Besar di Kedah dan Selangor. Mengikut kedua-dua pertuduhan, Sanusi didakwa telah melakukan perbuatan
yang mempunyai kecenderungan menghasut dan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Sanusi bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan terhadapnya dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Nur Raji Ahmad Zain dan Hakim Osman Effendi Muhammad Saleh. Perikatan Nasional mendakwa Parti UMNO tidak seperti dahulu, sebaliknya sudah rosak dan digambarkan juga sebagai sudah koyak serta rabak. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mendakwa prinsip asas perjuangan UMNO juga telah tiada. Ia telah dikorbankan oleh masalah 47 pertuduhan yang dihadapi oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menurutnya sejak dulu lagi UMNO tidak sehaluan dengan DAP dan menjadi kepantangan untuk menyebut DAP. Katanya zaman berzaman lagi, sejak saya menjadi ahli UMNO pun jangan sebut DAP. Pantang memang tak sebulu, bukan parti yang harus didukung oleh orang Melayu. Saya bukan nak bercakap soal perkauman, tapi saya tahu perjuangan mereka tidak menggambarkan yang memahami hasrat dan cita-cita orang Melayu. Sebab itu UMNO sejak dulu lagi tidak mahu bersepakat dengan DAP. Tidak boleh. Tetapi macam mana hari ini berbeza? Jadi ini sangat pelik, UMNO dengan DAP dengan Anwar Ibrahim berpeluk-peluk. Muhyiddin yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia berkata, beliau tidak menolak sebahagian yang hadir pada program malam ini merupakan ahli-ahli UMNO. Katanya semua yang ada di sini adalah mahabah. Saya ingin mengingatkan dan saya nak menyebut juga sebab saya bekas timbalan Presiden UMNO dahulu. Walaupun saudara-saudara masa UMNO, jangan fikir bahawa UMNO macam dulu. Dalam pada itu, Muhyiddin berkata PN akan mengumumkan manifesto bagi Selangor pada Jumaat ini sebagai tawaran kepada pengundi-pengundi di negeri itu dalam pilihan raya negeri 12 Ogos ini. Katanya, saya nak katakan janji kami memperkenalkan beberapa perkara dalam manifesto Negeri Sembilan, iaitu mahu bangunkan ekonomi, pendidikan sosial dan bidang-bidang lain. Ini janji kami dan bila kami berjanji, kami akan laksanakan. Setiausaha Barisan Nasional Kelantan, Datuk Seri Mat Alwi Cik Ahmad berkata, PAS kini mengalami krisis besar berhubung bekas ahli Dewan Undangan Negeri yang digugurkan selain perebutan jawatan Menteri Besar. Beliau turut mendakwa mereka yang digugurkan kini membuat proses secara senyap. Katanya, kita dapati PAS kini mengalami krisis besar apabila ramai yang digugurkan sebagai calon pilihan raya negeri dengan alasan sudah berkhidmat lebih 3 penggal. Sedangkan ada dalam kalangan mereka baru berkhidmat 1 penggal berdasarkan percakapan saya dengan beberapa orang dari parti berkenaan. Saya yakin protes secara senyap itu akan memberi kesan besar kepada slogan PAS untuk mempertahankan Kelantan. Pada masa sama, Mat Alwi juga menjangkakan Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Yaakob tidak akan dikekalkan sebagai Menteri Besar Kelantan. Katanya, pada hemat saya, Kelantan akan mendapat Menteri Besar yang baru sekiranya PAS terus mentadbir Kelantan dan perkara ini saya hampir pasti. Cuma saya tidak tahu siapa yang akan menjadi Menteri Besar menerusi susulan gabungan mereka menerusi Perikatan Nasional. Namun memang ada perebutan dalam PAS jawatan Menteri Besar. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.